Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ke dalam program latihan seni kepimpinan berwawasan atau SKB yang direka bentuk berasaskan buku tulisan saya iaitu Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir. Program latihan kepimpinan ini direka bentuk untuk meneroka dan mempelajari kemahiran seni kepimpinan berwawasan berasaskan masalah yang merupakan asas kemahiran kepimpinan yang dikuasai oleh ramai pemimpin transformational terhebat dunia seperti Tuan Dr. Mahathir Mohamad, Theodore Roosevelt, Mahatma Gandhi dan ramai lagi. Sebelum saya menjelaskan tentang program latihan seni kepimpinan berwawasan ini, ingin saya kongsikan serba sedikit maklumat penting tentang kepimpinan transformational ataupun transformational leadership. Istilah transformational leadership mula diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an oleh seorang ahli sosiologi Amerika iaitu James Victor Downton melalui kajian PhD-nya di University of California, Berkeley pada tahun 1968. Kajian ini kemudiannya dibukukan pada tahun 1973 di bawah tajuk Rebel Leadership, Commitment and Charisma in the Revolutionary Process. Konsep transformational leadership ini kemudiannya dikembangkan dan dipopularkan oleh Profesor James McGregor Burns melalui bukunya Leadership pada tahun 1978. Di dalam bukunya, Profesor Burns menyinaraikan ramai antara pemimpin dunia yang dianggap sebagai pemimpin transformational, termasuklah Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Theodore Roosevelt dan lain-lain lagi. Dan pastinya Burns seperti penulis barat yang lain seumpama Michael Hart tidak dapat melupakan pemimpin ulung sepanjang zaman iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang pemimpin itu dapat diistilahkan sebagai pemimpin transformational ataupun transformational leader? Menurut Burns, transforming leadership occurs when one or more persons engage with others in such a way that leaders and followers raise one another to higher levels of motivation and morality. Kata beliau lagi, intellectual leadership is transforming leadership. Pemimpin transformational adalah mereka yang mengubah dunia bukan dengan habuan dan imbuhan, sebaliknya melalui kepimpinan berprinsip yang mengangkat darjat mereka dan pengikut mereka ke tahap yang tertinggi dari segi moral dan juga matlamat kehidupan. Pemimpin transformational juga adalah mereka yang memimpin dengan akal budi dan intelek. Mereka inginkan rakyat atau orang yang dipimpini mengubah sikap dengan mengubah cara mereka berfikir dan bertindak. Ringkasnya, pemimpin transformational adalah pemimpin yang mempunyai matlamat tertinggi dan wawasan yang jelas untuk dicapai, misi yang besar untuk dilaksanakan, berpegang kepada nilai murni dan akhlak moral serta utuh berprinsip di dalam perjuangan. Tujuan perjuangan pemimpin transformational adalah untuk mengangkat martabat mereka sebagai pemimpin dan juga pengikut mereka secara bersama melalui gaya berfikir dan bertindak berasaskan akal budi dan intelek yang tinggi. Kepimpinan transactional atau transactional leadership adalah istilah yang bertentangan dengan konsep kepimpinan transformational. Profesor James McGregor Burns menjelaskan tentang konsep kepimpinan transactional ini. Katanya, such leadership, which is a transactional leadership, occurs when one person takes the initiative in making contact with others for the purpose of an exchange of valued things. The exchange could be economic or political or psychological in nature, a swap of goods or of one good for money, a trading of votes between candidate and citizen or between legislators, hospitality to another person in exchange for willingness to listen to one's troubles. So, jelas di sini antara ciri dan amalan kepimpinan transaksional adalah menggunakan imbuhan dan habuan sebagai asas untuk mendapatkan sokongan. Imbuhan mungkin dalam pelbagai bentuk, sama ada berbentuk ekonomi, politik atau psikologi.
dalam bentuk ekonomi seperti memberi barangan, wang dan sebagainya. Dari segi politik seperti memberi jawatan dan kedudukan. Dari segi psikologi seperti menunjukkan sikap mengambil berat dan prihatin. Semuanya ini dilakukan demi mendapatkan sokongan. Amalan kepimpinan transaksional amat berkesan untuk golongan pengikut yang tidak berpandangan jauh, rendah tahap pendidikan, pemikiran dan juga sosioekonomi serta berada dalam keadaan yang tidak terjamin kehidupan mereka. Ringkasnya, seorang pemimpin transaksional tidak mempunyai matlamat dan wawasan yang jelas untuk dicapai. Mereka hanya mementingkan bagaimana cara untuk mengekalkan kedudukan mereka di puncak kuasa dengan memanipulasikan hubungan mereka dengan pengikut mereka. Pengikut mereka diperhambakan dengan imbuhan dan habuan supaya kekal menyokong mereka untuk kekal berkuasa. Buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir ini adalah hasil kajian saya selama lebih 7 tahun dengan harapan dapat mengenal pasti ciri kepimpinan Tun Mahathir berasaskan pengalaman kepimpinannya selama lebih 60 tahun. Dalam kajian ini dengan jelas menunjukkan, dapatan kajian ini dengan jelas menunjukkan bahawa Tun Mahathir adalah seorang pemimpin transformational dan bukannya seorang pemimpin transaksional. Kepimpinan Tun Mahathir juga adalah kepimpinan intelektual. Beliau inginkan rakyat mengubah sikap dengan mengubah cara mereka berfikir dan bertindak. Tun Mahathir adalah sebaris dengan pemimpin transformational dunia yang lain seperti Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Theodore Roosevelt dan lain-lain. Mereka mengubah dunia bukan dengan habuan dan imbuhan, sebaliknya melalui kepimpinan berprinsip yang mengangkat darjat mereka dan pengikut mereka ke tahap yang tertinggi dari segi moral dan matlamat kehidupan. Kenyataan ini bukanlah satu bentuk pendewaan atau pujian, sebaliknya berdasarkan kepada data dan fakta sejarah. Apa yang lebih menarik adalah dapatan kajian ini menunjukkan secara jelas kaedah dan pendekatan Tun Mahathir mengaplikasikan pendekatan kepimpinan transformational. Tidak ramai pemimpin transformational dunia yang mampu menunjukkan cara dan kaedah mengaplikasikan kepimpinan transformational. Hal ini disebabkan kebanyakan literatur dan juga sumber autobiografi mereka ditulis dalam kerangka umum dan lebih banyak memberi fokus kepada apa yang telah dicapai dan sangat kurang memberi perhatian kepada perkara ataupun bagaimana mereka mencapai. Antara itu, tidak banyak model kepimpinan transformational yang dapat dijadikan panduan kepada para pemimpin dan bakal pemimpin masa kini untuk digunakan secara praktikal. Hasil kajian yang dijalankan terhadap kepimpinan Tun Dr. Mahathir bagaimanapun berjaya mengemukakan satu model kepimpinan transformational yang unik dinamakan model kepimpinan berwawasan berasaskan masalah ataupun Visionary Problem Based Leadership Model ataupun VPL. Pendekatan pembelajaran kepimpinan yang dikenal pasti daripada model ini amat praktikal dan mudah difahami untuk dipelajari oleh para pemimpin dan bakal pemimpin pada pelbagai peringkat dan bidang. Tidak terhad kepada bidang politik sahaja. Model ini dibincangkan secara menyeluruh di dalam buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir dan mengambil kira kepentingan model ini kepada proses pembelajaran kepimpinan. Kami di Visionary Leadership Consultancy Sdn Bhd dengan kerjasama Persatuan Pembelajaran Berasaskan Masalah Malaysia ataupun MyPBL telah mereka bentuk program dan juga modul latihan kepimpinan yang menyeluruh dinamakan program latihan Seni Kepimpinan Berwawasan atau ringkasnya SKB. Program latihan ini boleh disertai oleh semua lapisan pemimpin dan bakal pemimpin dalam pelbagai bidang, sama ada politik, pentadbiran dan pengurusan, pendidikan dan pengajian tinggi, organisasi kerajaan, swasta dan badan-badan bukan kerajaan, serta pemimpin mahasiswa dan juga pelajar pengajian tinggi dan juga mendengar. Program latihan ini dibahagikan kepada 3 modul utama, iaitu modul pengenalan, modul amalan dan juga modul penghayatan. Modul pengenalan bertujuan memperkenalkan peserta kepada konsep pembelajaran kepimpinan berasaskan masalah dalam hubungannya dengan latar belakang dan sejarah kepimpinan Tun Mahathir Mohamad selama lebih 60 tahun. Isi kandungan modul pengenalan ini merangkumi bab 1 sehingga bab 3 buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir. Kedua, modul amalan. Modul ini adalah merujuk kepada aspek aplikasi pendekatan kepimpinan berwawasan berasaskan masalah Tun Mahathir antara tahun 1969 sehingga tahun 2003.
Isi kandungan modul amalan ini merangkumi bab 4 sehingga bab 7 buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir. Beberapa pengajaran penting kepimpinan dibincangkan iaitu konsep kepimpinan berprinsip dan aplikasinya dalam kepimpinan, konsep pementoran dan jurulatih kepimpinan serta perbezaan di antara konsep kepimpinan untuk kedudukan dan juga kepimpinan untuk perjuangan. Ketiganya adalah modul penghayatan, dan modul ini mengandungi pengalaman kepimpinan berwawasan berasaskan masalah Tun Mahathir antara tahun 2003 sehingga tahun 2020. Isi kandungan modul penghayatan ini merangkumi bab 4 sehingga bab 10 buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir. Antara pengajaran penting kepimpinan yang dibincangkan di dalam modul penghayatan ini adalah konsep lingkaran pengaruh kepimpinan berwawasan dan aplikasinya dalam kepimpinan, situasi kepimpinan negara selepas tahun 2003 sehingga tahun 2020, pembelajaran kepimpinan Tun Mahathir antara tahun 2003 sehingga 2009 dan antara tahun 2013 sehingga 2020, serta konsep dan pendekatan pembelajaran kepimpinan berwawasan berasaskan masalah berorientasikan projek ataupun project oriented problem based leadership learning ataupun POPBL. Untuk mengetahui selanjutnya pengisian program latihan ini secara terperinci dan maklumat berkaitan dengan program latihan ini, tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk mengunjungi laman sawang kami dengan menekan pautan yang disertakan di dalam deskripsi video di bawah ini. Tuan-tuan dan puan-puan akan dapat mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan matlamat program, hasil pembelajaran dan isi kandungan, kumpulan dan organisasi sasaran, pakej latihan, iuran dan tawaran-tawaran istimewa yang kami sediakan, jumlah jam belajar untuk program latihan ini, prosedur penilaian dan juga proses pensijilan mikro ataupun micro credential. Program latihan ini bukan sahaja menawarkan peluang kepada peserta untuk meningkatkan penguasaan ilmu dan kemahiran, malahan juga meningkatkan kredibiliti pensijilan melalui proses pentauliahan sebagai pengamal seni kepimpinan dan berwawasan. Pensijilan mikro ataupun micro credential ini mungkin dapat membantu perkembangan kerjaya tuan-tuan dan puan-puan di dalam dan juga di luar organisasi. Setiap modul menyediakan peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan mendapat pensijilan mikro ini melalui penawaran sijil digital tamat latihan. Manakala untuk proses pentauliahan sebagai pengamal seni kepimpinan berwawasan, tuan-tuan dan puan-puan perlu menyelesaikan ketiga-tiga modul ini dan menduduki ujian yang ditetapkan. Untuk maklumat selanjutnya, sila rujuk laman sesawang kami. Sebelum saya akhiri sesi perkongsian ini, suka saya jelaskan tentang perkara penting berkaitan isu yang mungkin agak sensitif bagi setengah peserta dan penonton semua, iaitu isu politik. Suka saya tegaskan perkara di sini iaitu program latihan ini tidak mempromosikan pandangan mana-mana parti politik. Dan pelaksanaan program ini adalah bersifat terbuka dan mempromosikan kebebasan dan hak bersuara yang dijamin oleh perlembagaan. Pada asasnya, program latihan ini mengemukakan sudut pandang Tun Mahathir sebagai seorang pemimpin politik. Namun begitu, peserta berhak mengemukakan pandangan berbeza dan kritis maupun bertentangan. Dan saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami dengan jelas tentang perkara ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas perhatian yang diberikan kepada video ini. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.